Hai pelajar-pelajar, welcome back to Cikgu punya channel, Miss Jojo here. So sekarang video ini Cikgu akan ajar kamu complete itu jualan kredit yaitu lampiran E, juga lampiran F, card inventory, dan last one is lampiran G. Cikgu akan buat bersama-sama. Tapi Cikgu mau remind kamu, firstly you must melihat video yang Cikgu ada post di video mungkin 3 atau 4. Saya ada beri satu advice, you boleh buat itu jualan kredit di Excel dulu, so ini akan help you calculate dengan faster. If not, you mau pergi tengok you punya lampiran E and then you isi itu harga dulu. Nanti cikgu ajar you boleh isi sajalah. Tapi you nak guna calculator to calculate lah. Susah sikit. Okay. So sekarang first remember mesti mau pasti you punya semua harga seunit sudah isi lah. So harga seunit you boleh tengok page 8 itu harga agent sini cikgu sudah fix lah. You ikut you punya cikgu sini 35596. So saya isi di semua di sini. So first jualan kredit dia sudah itu tetap itu tarikh. So first one you pergi lampiran C itu urus niaga. Okay, sorry, ialah lampiran C ya. So first is you perlu tengok April 4 lah. So you pergi tengok April 4. Sebelum cikgu start teaching itu jualan kredit, cikgu nak remind kamu sikit. Kerana saya sudah tanya school teacher, first one you yang sebelum ini itu invoice lah. Semua ialah invoice asal lah kalau belian kredit. You mesti nak tulis asal dan salinan. Okay, dan this one April 5 ini bukan journal belian. Saya sudah bertanya school teacher. Here is journal kerana here is angkutan dikenakan. That means ialah angkutan masuk. Kita tak ada letak di journal belian. Kita letak di journal So here ialah nota debit asal lah. Okay, so this one you boleh correct lah. So sekarang pergi tengok itu April 4. Okay, agent P. So sini you tulis nama dia. Agent Q juga nama dia. So here you isi di lampiran E. Okay, so here you tulis agent P punya nama, agent Q punya nama. Cikgu sudah tetap kedua-dua agent yang kita jual kepada dia itu kuantiti saya sudah tetap setiap produk 25 unit. So total dua agent saya akan jual 50 unit. Cikgu akan tulis di sini, nanti saya ajar kat inventory murah sikit. So ini you guna itu calculator, you guna quantity darab unit you akan dapat inilah. So you nak calculate 55 inilah, susah sikit lah. So cikgu sini sudah guna formula. So saya ada dapat itu jumlah. So jumlah jualan setiap orang sama punya. Kerana itu quantity saya sudah fix mah. So you isi di sini 700. So perkhidmatan kurang you mau tengok charge courier ni. So jumlah kuantiti 25 setiap produk times 5. So you akan dapat 125, sini juga 125. So cikgu sini sudah guna formula, so sangat cepat. So charge courier you tengok itu table sini, right hand side bawah sini kuantiti. Kalau saya jual 125 unit, charge ialah RM20. So 22 pun, 125 ialah 30. So sini juga 30. So you isi di sini lah 30. So this one cikgu nak remember kamu. So sini isi invoice salinan. Kalau jualan kredit kan ialah invoice salinan. So this one jumlah jualan you letak di jurnal jualan. Tapi ini you letak di jurnal. This one I sudah tanya school teacher. So perkhidmatan kurang dia bukan under jurnal jualan. Dia under jurnal lah. Okay. So then you sekarang pergi tengok card inventory. So lampiran F. Then you pergi find April 4. So sini you isi invoice salinan. Okay, salinan. Yang sebelum ini cikgu ajar punya semua ialah asal. So you boleh isilah bill tunai asal. Okay, bill tunai asal. Okay. Kalau beli, cikgu tulis di tepi sini. Kalau beli ialah asal. Kalau jual ialah salinan. Jual ialah salinan. So you sini isi you isi sendiri ya. Cikgu tak ada remind lagi ya. Nanti itu video sangat panjang. Asal salinan. Jualan ialah asal ialah belian, jualan ialah salinan.
Okay. So you isi sini invoice salinan kan. So kita keluar 50 unit sini. So remember this unit you mesti mau tulis kecil sikit. Kerana you masuk sini 200. Kalau sini you keluar sudah lebih 200 susah. You mau pergi atau jualan kredit atau jualan tunai tukar. Susah sikit Okay, so you boleh letak kurang sikit lah. So sini, okay, so invoice salinan sini, okay, semua harga sudah fix, so dia akan tolong saya kira. So bil tunai ini ada harga. So remember the fourth one. Ini cikgu sudah panggil kamu sediakan dengan Excel. So cikgu, kalau you ada ikut cikgu, you akan buat sangat cepat ini lah. So the second one juga April sini invoice salinan. So keluar 50 unit. So tinggal 180. So times harga 540. So the next one ialah produk 3. So April 4 invoice salinan. So keluar 50 unit. Tinggal okay, dia ada calculation lah. So cikgu hanya tekan lah. So bil tunai ini juga ada unit punya. Kalau you ada isi sebelum ini. Okay. So produk 4 sini invoice salinan. So keluar 50 unit. So sini tinggal okay, semua unit dia sudah ada lah. So cikgu sini sangat cepat Produk 5 juga invoice salinan. Okay, 50 unit tinggal 80. So sekarang ada 320. Sini you semua sudah isi sebelum ini. So sini saya tekan saja. So you boleh calculate sendirilah. Masuk ini unit 80 tambah 50 tinggal 130 minus 90 minus 10 lagi tinggal 80. Calculator lambat sikit. Excel cepat sikit. Okay, so kita teruskan. So the next jualan credit would be April 13 lah. So saya tengok dulu kerana I takut ada yang lain lah. Okay, 13. So agent R. So nama sini agent R. Bawah agent S. So remember put their name. Okay. So sini cikgu sudah fix 15 for 5 product. So total would be agent A 15, agent S 15. So total saya akan jual 30 unit untuk satu produk. So saya sini tulis unit 30. You perlu tulis jika you mau isi card inventory bersama dengan saya lah. So you tulis di sini. Nanti you erase, okay? Juga okay lah. Memadamkan, okay? Eraser, okay? You jadi inilah erase kan, okay? So sini, okay, cikgu sudah kira itu harga semua sudah dua-dua pun sama. Saya akan jual total 420. So sini 420, sini 420. So 15 untuk satu orang for satu produk. So satu orang 30 produk untuk 30 unit untuk satu produk. Kita jual 5 unit, 5 produk, sorry. 30 unit times 5 produk. So total ialah 150. Dia sini 75 mah? 75. Total 150 lah. So 75 kita akan charge dia 20 ringgit. So sini 20, sini juga 20. So here you tulis 20, 20. So this amount you letak di jurnal jualan, this amount you letak di jurnal up. Okay. Ini you analisis dulu. So you buat itu later you buat itu buku catatan pertama cepat sikit lah. Okay. So kita tengok card inventory. So sekarang you pergi tengok 13. 13. So here 13 you put invoice. Sini saya tulis dulu invoice salinan. So here you put invoice salinan. Okay, 30, so tinggal dia sudah calculate lah. So second product, 13 itu tarik. So invoice, salinan juga. So tinggal sini. So produk 3, tarik 13, invoice, salinan. So ada nombor yang lain. So sini 13,
invoice salinan. So dia sudah calculate. Then the 13 juga invoice salinan. So 30 total amount baki 50. Okay, so sekarang ada 200 lagi lah. Okay, so ini 13 sudah settle. Okay, 14 dia akan buat bersama. Pulangan barang niaga daripada agent S. So that means ada satu ABT, dia pulang barang kepada kita. So ini kita masuk jurnal pulangan jualan. Dokumen ialah nota kredit. Remember jualan mesti ialah salinan punya. So ini agent S nama tulislah. So sini produk kan, you mesti choose satu produk. Then you remember you mau refer tarikh April 13. April 13 tadi, cikgu jual dia 5 produk. So saya boleh choose satu lah. Kalau tadi you hanya choose 4 produk, then you tak boleh tulis yang itu produk you tak ada choose di April 13 lah. Mungkin you choose 1 hingga 4 produk jual kepada dia. So ini April 14, you tak boleh tulis produk 5. Logic tak ada. Okay, tak ada logic. Not make sense. Okay, remember So cikgu ada jual 5 produk, then cikgu choose yang produk 1 lah. So produk 1 sini cikgu choose, okay, saya choose 10 unit. So produk sini saya tulis produk 1, saya punya ialah produk Karida. You tengok you mau choose apa lah. Kalau you buat Excel dengan cikgu, ini 14, you mesti mau choose produk 1 kalau you ikut cikgu punya. Okay. So harga ialah harga jualan. Sebelum itu you jual ubi kari kepada agent ini, okay, you tengok jualan kredit. 3 ringgit. So here ialah 3 ringgit. 10 times 3, 30. Okay, so this one you need to fill in card inventory. Kerana customer pulang kepada kita, inventory kita akan tambah, meningkat. So here you 14 kan, so sini you tulis nota kredit salinan. So masuk 10 kerana kita dapat. So sekarang tinggal 70. So you times, you akan dapat harga lah. Yang lain tak ada, tak perlu isilah. So teruskan 15. Okay, so next you pergi tengok 15 April. Jualan kredit agent T. So here you tulis nama. So agent T sini nama agent T. So cikgu jual 5 produk kepada dia setiap 10 lah. So unit ialah 10. Saya tulis untuk remind saya untuk card inventory. So jumlah jualan guna itu Excel, tolong calculate. Okay, akan dapat 280. Okay, this one is for journal jualan. This one is for journal. So here, right, jumlah quantities di sini, setiap produk saya jual 10, so total ialah 50 unit. So 50 unit akan charge 10 ringgit, so sini ialah 10 ringgit, so isi di sini 10 ringgit. So ini ialah invoice salinan. So sekarang you boleh pergi tengok card inventory. So 15, so isi invoice salinan 10, so dia akan calculate. So ini tarik 16, dia akan keluar lah. So second one juga 15, isi invoice salinan. Keluar 10, so tinggal sini. So 16 akan keluar. Then produk kita sini isi invoice salinan. So keluar 10, so tinggal sini. So ini 16, dia data akan update. So produk 4 juga 15, isi invoice salinan. So tinggal sini. Okay, dia akan yang lain punya nombor update. So juga produk 5 sini. Okay, invoice salinan. So keluar 10, mesti ikut unit ini 10. So you akan dapat nombor terbaru lah. So yang lain dia akan keluar juga. Okay, continue next jualan kredit. So next jualan kredit ialah 18 April. So sini 18 April. So agent P namanya tulis di sini, agent Q juga. Okay, so nama. So setiap produk saya akan jual kepada
dua-dua agent 5 unit. So setiap produk total 10 unit. So unit ialah 10. So here journal jualan, here is journal then here is invoice salinan. Actually you repeat, you akan remember. Yes, okay. So guna Excel untuk calculation, total ialah 140. So sini juga 140 untuk harga. Okay, jumlah jualan. So 140. Okay, so kita akan jual 10 unit setiap produk. So total 25. 25 kita akan charge dia RM10. So dua-dua pun RM10. So isi 10. So bagi cut inventory. So tengok April 18. So sini you tengok 18. So sini isilah invoice salinan. So keluar 10 unit untuk setiap produk. So tinggal sini. So 20 dia akan keluar. Kalau you ada ikut cikgu. Kalau you tak ada, you mau calculate sendiri ya. So sini 18 invoice salinan. So 10 tinggal sini. So 20, 23 dia akan update. Okay. So produk 3, 18 sini isi invoice salinan. Okay, so 10. So sini ada 210 lah. Okay. So ini dia akan update lah. So produk 4, so sini ialah invoice salinan juga. So dia akan tinggal dan dia akan update yang lain lah. Okay. Okay, then the product 5. Sini 18 you isi invoice salinan. Okay, keluar 10. So tinggal sini. So di yang lain update. Okay, so kita teruskan yang jualan credits. Next. So tarik April 20. So April 20 di page 12. Okay, dia sekarang kata you jual kepada agent P. So nama dia terkurang unit. That means you jual kepada dia tapi you tak ada bagi dia fix itu quantity tak sama. Dia mau 20, you hanya bagi 10. So sekarang saya sudah fix lah. Saya mau bagi dia 10 unit lagi. So sini you tulis agent P punya nama. Okay, agent P punya nama. So cikgu hanya choose produk satu. Okay, this one you nak refer 18 April. That means you nak refer page 11. Okay, sini 18 itu tarik agent P. Tadi cikgu sudah kata, kalau you jual kepada 5 produk, then you choose one of the product lah. Kalau you hanya jual dia 4 produk, then you tak boleh ambil produk yang ini you tak ada choose lah. You mau choose this 4 produk di sini. Remember ah. So saya sudah fix saya jual kepada dia 5. So cikgu hanya choose yang pertama. Okay. So pertama saya punya produk ialah ubi kari. So saya jual kepada dia ialah RM3 lah. So 10 times 3, 30. Okay. So you isi di sini lah. 10 unit total 30. Yang lain semua kosong-kosong. Times sudah juga akan dapat kosong. So jumlah jualan ialah 30. So quantity ialah 10. 10 charge berapa ringgit? 10 ringgit. So sini 10 ringgit. Okay. So here you need to separate journal jualan ada 30. Tapi sini journal itu charge ialah 10 ringgit. You nak separate. Okay. So here ialah invoice salinan. Nah, invoice salinan. Okay. So sekarang you pergi isi itu cut inventory. Okay. So cikgu choose produk satu mah. So produk satu saya ada 20 itu tarik. So this one is invoice salinan. So ini boleh tulis nota debit. Kalau terkurang cat quantity boleh tulis nota debit punya. So this one cikgu tukar 20, so is nota debit salinan. If cikgu punya answer different dengan school teacher kamu, you follow school teacher because dia mark you punya project mah.
So sekarang saya jual kepada 10 unit lagi kepada dia. So total would be 440. So yang lain dia akan update lah. So hanya satu saja, produk satu saja. Dan teruskan tarik 27. So pergi tengok 27. So this one page 13. Agent T. So here you tulis agent T punya nama. So you tulis nama dia. Okay, so saya fix agent T, setiap produk saya jual kepada dia 30 unit. So remember here put jurnal jualan, here ialah jurnal lah. Kalau school teacher kamu panggil, ini dokumen ada dua, one is invoice salinan, kalau yang lain ialah memo, then you boleh leave di comment cikgu. Okay, kalau adalah. So sini ya, jumlah jualan akan dapat you times ini semua, so you akan dapat 840. So quantity yang jual kepada dia 150 unit, so charge ialah 30 ringgit. So sini ialah 30. So document, sini invoice salinan. Dan you pergi isi card inventory. Actually, you sampai sini, you akan tahu step yang lain. Kerana step ialah repeatnya. So you pergi tengok card inventory. So tarik 27. Okay, so sini you isi invoice salinan. So keluar 30 unit. So tinggal sinilah. So juga the second one invoice salinan. So 30 unit dan tinggal 360. So sini juga invoice salinan. So you akan tinggal sinilah. So sini invoice salinan juga semua repeat 30 unit. 30 unit. Okay. So invoice salinan. So dia akan update. So here 27 invoice salinan juga. Remember yang itu bill tunai ya, you nak isi asal dah salinan sebelum ini cikgu tak ada tulis lah. So sini 30 dan tinggal 440. Okay, so sekarang jualan kredit last one. Okay, 29 here agent T. So juga tulis nama dia. So jumlah jualan, okay tulis sini agent T punya nama lah. So saya akan jual 20 unit untuk semua produk. Okay, so sini 20 unit. Okay, so harga times dan total amount ialah 560. So saya jual dia 120 unit. Okay, sorry, 100 unit kerana 5 produk. So 100 unit 20 ringgit. So sini 20 ringgit. Ini isi jurnal jualan di sini. So dokumen ialah invoice salinan. Okay, so isi card inventory. So you punya card inventory semua nombor akan keluar. Okay, very good. So sini 29 invoice salinan juga. So you keluar 20 unit. So yang others dia akan semua keluar lah. So cikgu nak you tengok ini the last nombor. Okay, cikgu guna hijau punya color. So later you ini akan boleh isi di lampiran G. Inventory akhir. So cikgu ajar kamu di cara yang tercepat. Okay. Kalau you ada follow cikgu lah. So sini 29 you isi invoice salinan. So keluar 20 unit. So yang others dia akan keluar. So the last cikgu akan highlight lah. You tak perlulah. Tapi you mau tahu ialah last nombor lah. So sini juga 29 invoice salinan. So tinggal 300. Okay, so yang lain dia semua sudah update. So sekarang sini 150. So keempat invoice salinan. Yes, okay, keluar 20 unit. So yang lain dia akan semua update. Okay, 660. So saya sudah jual semua produk lah. Okay. So produk 5 sini. So sini ialah invoice salinan juga. So yang lain ialah keluar. So here 160 sudah mau update. Dan sekarang you pergi tengok you punya card inventory. Okay, you ada 5 produk kan. So saya sini 200, 150, 150. So you pergi tengok lampiran G.
sorry, you tak boleh silap tengok. Ini ialah inventory akhir. Sini 200. So 150, 150. Tadi saya ikut sinilah 200 produk 1, 150, 150. Then the last two 0, 160. So here is 0, 160. You punya Excel calculate total semua 660 untuk inventory akhir. Okay, that means you tak ada tinggal banyak lah. Kalau you tinggal banyak, mungkin ialah rugi punya. Okay, so sekarang ini inventory akhir dan kad inventory dan juga jualan kredit semua sudah isi. So sekarang lampiran C hanya left yang others. So cikgu akan ajar di next video. So video kita sampai sini. So see you next time. Bye bye.